Rohingya. Kan ada NGO kan ada NGO yang memperjuangkan human right tentang Rohingya. Jadi saya nak bagi data pada tuan-tuan supaya tuan-tuan faham kenapa kita perlu menolak Rohingya ni keluar daripada negara kita. Bukan kata Rohingya lah, semua warga asing keluar daripada negara kita. Jadi saya bagi kepada tuan-tuan yang saya buat kajian. Jadilah saya buat kajian sebab sikit, saya buka, saya cari dalam data negara, pusat data negara iaitu data.gov.my. Antaranya adalah sumber daripada akhbar dan sumber daripada orang kata sumber ni saya bagi tahu lah, sumber dia panggil sebagai official press official press dalam bahasa Melayu sidang media rasmi daripada pengarah immigration. Lepas tu saya dapatkan daripada Jabatan Statistik Negara. Ini data yang saya nak sebut jadi tuan-tuan, pertama sekali saya nak sebut adalah berkenaan dengan populasi rakyat Malaysia. Jadi baru keluar pada bulan Jun 2020 baru keluar. Jadi kena peningkatan populasi rakyat Malaysia pada tahun 2020 adalah 0.46%. Itu adalah kenaikan populasi rakyat Malaysia. Itu rakyat Malaysia pada bulan Jun 2020 adalah dengan jumlah 32,807,760 orang. 760 orang. Jadi lebih kurang 33 juta lah, 33 juta lah, sebab 32,800,000 kita ambil figure senang 33 juta. Tapi kiraan yang saya buat ni berdasarkan angka sebenar 32,807,760 orang. Jadi ini adalah populasi rakyat Malaysia pada Jun 2020. Itu yang tuan-tuan kena tahu Okey, dan juga saya ambil juga adalah kadar pengangguran. Kadar pengangguran yang dijangka. Ni kadar pengangguran ni keluar pada bulan Disember 2019 sebelum PKP. Jadi kadar pengangguran pada waktu itu adalah 17.1%, iaitu merangkumi 5,610,127 orang rakyat Malaysia yang menganggur sehingga Disember 2019. Iaitu saya ulang lagi sekali, kadar pengangguran pada Disember 2019 adalah 17.1%, iaitu merangkumi 5,610,127 orang rakyat Malaysia. Jadi kadar kemiskinan tegar, kadar kemiskinan ini sebelum PKP juga, iaitu pada bulan Disember dilaporkan oleh Jabatan Statistik Negara adalah 2%, iaitu dengan jumlah dia adalah 656,155 orang rakyat Malaysia. Ini rakyat Malaysia, tidak termasuk warga asing Jadi dekat sini kita tengok figure untuk kadar pengangguran rakyat Malaysia adalah 5 juta orang. Dan juga kadar kemiskinan adalah 656,000 orang rakyat Malaysia yang miskin tegar. Okey, jadi kita tengok juga daripada data statistik Rohingya. Pada tahun 2017, Rohingya yang ada di dalam Malaysia yang direkodkan adalah 100,000 orang pada tahun 2017, dan juga berlaku peningkatan mendadak dalam masa 3 tahun. Dalam masa 3 tahun sebanyak 150%. 150% yang didaftarkan, peningkatannya adalah 250,000 orang pada tahun 2020. Jadi pada tahun 2017, Rohingya yang ada dekat dalam Malaysia adalah 100,000. Dalam masa 3 tahun meningkat 150%. Iaitu dengan angka yang baru sekarang ni pada tahun 2020, jumlah keseluruhan Rohingya yang ada kat dalam Malaysia yang direkodkan, tuan-tuan, yang direkodkan maksudnya yang ada dalam rekod kerajaan lah, 250,000. Itu tak termasuk yang duduk sembunyi apa semua tu lagi. Jadi jumlah keseluruhan 250,000. Okey tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok pula, kita kena tengok dalam bajet pula, dalam bajet pula untuk peruntukan kepada mereka ni. Jadi saya tengok di sini ada ulasan daripada Ketua Pengarah Immigration. Ketua Pengarah Immigration pada 22 Jun 2019. Dia menyebut bahawa peruntukan yang dikeluarkan untuk immigration bagi kerajaan Malaysia khusus untuk parti adalah RM3.5 juta sebulan, iaitu bersamaan dengan RM42 juta setahun. Untuk kos parti ni saja. Untuk kos parti ni saja kerajaan terpaksa keluar. Ini yang duduk dalam depoh tahanan immigration.
Ini yang duduk dalam depoh tahanan imigresen dilaporkan oleh Ketua Pengarah. Ini adalah dalam sidang rasmi. Ketua Pengarah Imigresen bertarikh 22 Jun 2019. Iaitu peruntukan yang diperuntukkan oleh Kerajaan Malaysia kepada Jabatan Imigresen Malaysia khusus untuk parti adalah RM3.5 juta sebulan. Iaitu bersamaan dengan RM42 juta setahun. Jadi kalau kita tengok dalam kiraan ini 42 juta ni kita dapat membantu 42,000 orang miskin tegar di Malaysia, iaitu dengan cara kita memberi bantuan kepada mereka suntikan dana kerajaan RM1,000 bagi setiap keluarga. Kita dapat bantu 42,000 orang miskin tegar di Malaysia, iaitu yang ada sekarang ni jumlah miskin tegar adalah 656,000. Jadi banyak tuan-tuan. Banyak kita dapat bantu, tapi disebabkan oleh parti ni saja kerajaan terpaksa keluar bajet pula kat mereka 42 juta. Dalam 42 juta ni kalau kita ambil 1,000 daripada 42 juta ni, kita dapat bantu 42,000 keluarga miskin di dalam Malaysia. Dan juga tuan-tuan kena tengok juga daripada sudut zakat. Daripada sudut zakat ini saya ambil laporan yang keluar. Ini bukan semua negeri ya. Yang saya ambil ni adalah yang ada laporan terkini adalah daripada Pulau Pinang pada tahun 2020. Yang lain belum update lagi. Jadi Pulau Pinang pada Mei 16 2020 telah mengeluarkan data mengatakan mereka telah pun mengeluarkan peruntukan RM30,000 wang tunai untuk membantu Rohingya. Dan juga Pusat Zakat Pulau Pinang juga telah mengeluarkan RM31,772.32 untuk bantuan makanan khusus kepada Rohingya. Jadi jumlah keseluruhan peruntukan zakat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Pulau Pinang terhadap bangsa Rohingya adalah RM61,772.32 untuk wang tunai dan juga makanan kepada bangsa Rohingya. Jadi tuan-tuan nampak tak di sini apa yang saya cuba sampaikan? Apa yang saya cuba sampaikan di sini? Jadi tuan-tuan kena nampak daripada segi figure. Di sini tuan-tuan kena nampak daripada segi figure. Ini adalah sebelum PKP. Jumlah pengangguran di Malaysia ni adalah sebelum PKP. Sekarang kita tak tahu. Tadi kita dengar pekerja Media Prima TV3 juga dipecat. Jadi pada tahun 2019 saja figure yang kita ada untuk penganggur di Malaysia ni 5 juta rakyat Malaysia. 5 juta rakyat Malaysia yang menganggur ni. Menganggur ni maknanya tak ada kerja tuan-tuan. Tak ada kerja, tak ada sumber pendapatan. Menganggur 5 juta rakyat Malaysia. Iaitu 17%. Tinggi tu tuan-tuan. 17%. Sekarang kita tak tahu berapa peratus. Banyak ekonomi yang shutdown. 17% rakyat Malaysia yang tak ada pendapatan, yang menganggur, yang tak ada kerja dan sebagainya. Dan juga kita ada rekod pada tahun 2019 2% kadar inflasi, iaitu kadar kemiskinan rakyat Malaysia. Iaitu lebih kurang 700,000 orang rakyat Malaysia yang fakir miskin. Yang memerlukan bantuan kerajaan. Tiba-tiba tuan-tuan, kita nak kena buat keluar peruntukan. Jadi bila mereka masuk dalam negara kita, ni yang kita tak nampak ni. Ni yang kita tak nampak. Mereka membebankan kita. Sepatutnya duit yang mana pembayar cukai dan juga pembayar zakat ni sepatutnya dibantu kepada golongan miskin dan juga penganggur yang ada dalam negara kita Malaysia ni. Banyak. Tetapi disebabkan mereka ini datang, mereka ni bukannya tak ada tempat tinggal tuan-tuan. Kalau dulu tak apa, mereka tak ada tempat tinggal. Tetapi tuan-tuan tengok, selepas ni saya sebut, kenapa saya sebut pada peningkatan pada tahun 2020 150%. Sebab apa? Pulau Bhasan Char ini telah pun dibuka pada tahun 2019. Disember 2019 dah buka dah Pulau Bhasan Char. Tetapi mereka datang juga ke Malaysia. Kenapa mereka tak pergi ke pulau tersebut? Sedangkan pulau tu boleh menampung lebih kurang 500,000 orang. Tapi dia orang tak pergi. Berlaku peningkatan mendadak tuan-tuan. 150% selama 3 tahun berlaku peningkatan. Lebih kurang sekarang ni yang ada dalam Malaysia 250,000 orang. 250,000 orang yang ada dekat dalam Malaysia sekarang ni yang direkod. Yang direkod ada dekat dalam Malaysia. Jadi mereka membebankan. Sebab apa? Mereka menerima zakat. Sepatutnya duit zakat ini disalurkan kepada siapa? Kepada rakyat Malaysia. Hari ni kita duk marah kat zakat. Kita tak boleh nak marah juga kat zakat sebenarnya. Bila saya fikir balik, kita tak boleh nak marah. Sebab apa? Banyak agihan terpaksa dibuat. Jadi termasuklah dengan agihan kepada bangsa Rohingya ni. Ni yang saya dapat ni data daripada pusat data ni daripada Pulau Pinang.
Daripada Pulau Pinang ni tak masuk negeri lain. Pulau Pinang ada berapa ramai? Sebagai contoh, Pulau Pinang kalau kita tengok ada berapa ramai orang Rohingya. Pulau Pinang saja pun terpaksa mengeluarkan zakat 60,000. 60,000 tuan-tuan. Sebulan, bukan setahun. 60,000 sebulan untuk bangsa Rohingya ni. Daripada segi makanan dan juga wang. Nampak di situ. Dalam 60,000 tu agak-agak tuan-tuan, berapa ramai orang miskin di Pulau Pinang yang kita dapat tolong. Kita tahu orang Melayu yang miskin di Pulau Pinang memang ramai. Berapa banyak keluarga yang kita dapat tolong dengan 60,000. Tetapi kita terpaksa agihkan kena bagi kepada mereka. Kita kena bagi kepada mereka quotation. Bagi. Sedangkan kita bukannya sign apa-apa pun untuk nak melindungi mereka. Kita terpaksa bagi. Ni Pulau Pinang, tak sebut tentang negeri lain. Saya tadi kalau sedap ada data semua negeri. Saya tengok berapa juta peruntukan zakat kepada bangsa Rohingya ni. Dan benda ni sama juga pada tahun 2018. Kenapa diluluskan zakat untuk Rohingya? Kerana NGO menesak pada waktu tu. Pada tahun 2015 NGO yang ni lah, yang ada sekarang ni lah, NGO menesak supaya diberikan zakat kepada mereka. Sebab itulah ada kelulusan untuk bagi kepada mereka. Tetapi data yang keluar adalah yang ada daripada Pulau Pinang saja. Data ni pada Mei 16 2020. Jadi pada bulan Mei tu data ni dia kata RM60,000 peruntukan mereka kena buat keluar untuk bangsa Rohingya. Jadi saya nak tanya, orang Pulau Pinang puas hati tak? Mesti tak puas hati. Aku rakyat Malaysia. Aku warga negara Malaysia. Aku lahir di Malaysia. Aku juga susah. Aku perlukan bantuan zakat. Mereka ini ada dah pendapatan. Ada bantuan daripada dunia untuk pergi duduk kat sana. Bukan mereka tak ada pilihan. Kita yang ni tak ada pilihan. Rakyat Malaysia ni tak ada pilihan. Nak lari pergi mana-mana. Tak ada pilihan. Orang susah di Malaysia. Tak ada pilihan. Jadi memerlukan bantuan zakat dan sebagainya. Tetapi mereka ni ada pilihan. Tetapi mereka membebankan rakyat Malaysia. Jadi saya nak tanya, orang Pulau Pinang puas hati tak dengan nilai zakat yang telah diberikan kepada Rohingya? Mesti tak puas hati. Berapa banyak keluarga yang kita dapat bantu di Pulau Pinang daripada hasil yang kita terpaksa bagi kepada mereka. Jadi bila mereka ada kat sini, kita terpaksa keluar lah. Jadi kita ambil pula daripada sudut mereka yang ditangkap. Mereka yang ditangkap ni masuk dalam depoh tahanan immigration. Masuk dalam depoh tahanan immigration, sepatutnya duit ini, tuan-tuan tahu tak, satu kepala RM12. Saya nak tanya tuan-tuan makan di rumah, adakah satu kepala RM12? Kadang-kadang tuan-tuan beli ayam sekok. Sekok ayam lebih kurang dalam sekilo RM7 Pak Opang. Ayam dalam 2 kilo lah RM14. RM14 ayam tu, tuan-tuan makan satu keluarga siang dan malam. Sebagai contohnya lah sebelah. Maknanya RM7 tuan-tuan makan. Kalau kata 5 orang, macam keluarga saya satu hari sekok. 5 orang, 4, 5, 6 orang makan. 6 orang pagi malam. Maknanya kalau tuan-tuan ambil tu sekok ayam tu, RM14 tu tuan-tuan bahagi. Satu kepala RM12. Saya nak tanya tuan-tuan, tak sampai. Sedangkan kita rakyat Malaysia pun tak dapat peruntukan satu kepala RM12. Tak sampai RM12. Tapi mereka dapat satu peruntukan RM12 satu kepala. Disebut di dalam sidang media rasmi, iaitu berjumlah 3.5 juta sebulan. 3.5 juta sebulan bersamaan dengan 42 juta setahun. Kalau kita ambil 1,000 daripada duit tu, kita dapat bantu 42,000 keluarga susah rakyat Malaysia yang ada dalam negara kita. Sebab tu kita kena tengok daripada sudut angka. Mereka ni membebankan rakyat Malaysia. Sepatutnya duit yang kerajaan terpaksa allocate untuk rakyat Malaysia dapat kepada mereka. Kita tak ada pilihan, tuan-tuan. Kita nak lari ke mana? Contoh orang yang menganggur di Malaysia, nak lari pergi ke mana? Kita tak boleh pergi ke mana dah. Mereka ada pilihan tak? Mereka ada Coke Bazar. Mereka ada Pulau Bansyashar. Mereka ada pilihan. Mereka diberi bantuan oleh dunia dengan 850 juta USD bersamaan dengan berapa duit ringgit Malaysia. Tuan-tuan kali sendirilah. Mereka mendapat peruntukan untuk membina kehidupan yang baru, dipanggil sebagai Return Home Program, ataupun dekat Refugee Island tu, dekat Pulau Bansyashar. Kenapa mereka tak nak pergi? Mereka menyusahkan rakyat Malaysia. Dan itu yang NGO ni kena kira. Sebab negara ni bukan negara bapak mereka. Rakyat membayar cukai. Rakyat membayar zakat. Untuk apa? Untuk bantu orang-orang susah yang ada dalam negara kita ni. Yang tak ada pilihan. Dia nak lari pergi di mana? Orang Cina yang susah, orang India yang susah, orang Melayu yang susah, nak lari pergi di mana, tuan? Tak ada pilihan. Itu yang kita kena fokus untuk bantu. Keadaan luar bandar yang miskin tegar dan sebagainya. Tetapi mereka duk fokus pada Rohingya 250,000 ni. Itu yang ada dalam angka. 250,000 tu tak kira lagi bantuan NGO. Tuan-tuan ambil, kalau NGO yang kutip untuk Rohingya, ada satu ni dipanggil sebagai Rohingya apa benda tu, mereka kutip RM100 rakyat Malaysia
untuk bagi kat bangsa Rohingya. Tuan-tuan ambil 5% je daripada rakyat Malaysia yang bayar. Tolong salah seorang kira je. Kan? Tolong salah seorang tolong kira je. Kan? 5% daripada rakyat Malaysia. Jumlah rakyat Malaysia adalah 33 juta. Tolong kira je. 5% daripada rakyat Malaysia darat dengan RM100. Berapa juta dah mereka dapat untuk bagi dekat Rohingya ni? Tolong kira je sebab saya tengah pakai handphone untuk live. Kan? Siapa-siapa tolong kira je. Kan? Tuan-tuan tolong kira je. Itu tak sebut tentang anak yatim lagi. Saya pun lupa nak ambil figure anak yatim tadi. Terlupa pula pasal anak yatim. Tak ambil tentang anak yatim piatu yang duduk dekat rumah orang tua-tua apa segala macam ni. Tak ambil tu berapa ramai lagi rakyat Malaysia yang memerlukan. Kan? Tolong kira je. 5% darab dengan 33 juta, darab dengan RM100. Jumlah berapa? Siapa-siapa tolong kira je. Bila semua netizen sentiasa viral dan isukan masalah-masalah datang luar, tak kira dari mana, non-stop akan kerajaan akan bertindak. Kan? Ni tolong ni siapa-siapa yang tengah tengok live ni, yang ada 2 telefon, tolong kira jap. 33 juta. Kan? 33 juta. Kita ambil figure yang mudah lah. 33 juta darab dengan 5%. Kita ambil figure yang paling rendah. Darab dengan 5%, darab dengan RM100. Berapa jumlah keseluruhan yang dapat? Tolong Ustaz, siapa-siapa tolong kira je. Nak tahu juga nama-nama NGO ni ada masuk dekat dalam surat khabar tadi. Gerak Malaysia, lepas tu Ikram, lepas tu apa lagi? Gerak Ikram. Ikram ni hak PAN punya. Lepas tu apa lagi tau? Ikram, Gerak, lepas tu Subah Sini punya apa benda tau? Saya lupa dah. Subah Sini punya NGO nama apa tau? Saya lupa dah. Subah Sini punya yang Hindrah punya ni lah. Kan, dia daripada 165 juta. Tuan-tuan, 165 juta. Kan, depa dapat untuk bantu siapa? Rohingya. Kalau 100 orang rakyat Malaysia bagi. Kan, 165 juta. Sebab itulah depa boleh bina international school. Mereka ada Rohingya International School. Saya nak tanya, sejak bila depa boleh buat sistem pendidikan dalam Malaysia? Kita tak sign protokol 63. Kita tak iktiraf, perlembagaan kita dah sebut dah sekolah-sekolah mana yang boleh dibuka. Macam mana boleh ada satu sekolah yang ajak bahasa Myanmar pula dalam Malaysia? Lah ni krisis di dalam negara kita tentang isu tentang bahasa Cina, bahasa India kan. Jadi perbalahan apa segala macam. Lah ni reda sikit dah. Tiba-tiba muncul pula satu international school. Tuan-tuan, international school yang belanja 1 bulan RM10,000 di Selangor. Untuk apa? Untuk Rohingya ni. Kos dia RM10,000. Tuan-tuan hantar anak sekolah pun yuran sekali ya setahun. Tapi mereka RM10,000. Kan? RM10,000. Sebab tu mereka boleh buka international school. Dan mereka boleh buat persatuan. Tuan-tuan tengok apa? Mereka minta human right daripada segi politikal. Mereka boleh buat persatuan daripada sudut. Daripada peringkat persekutuan, peringkat negeri, peringkat bahagian. Dan mereka ada peringkat cawangan. Tuan-tuan tengok sendiri. Ini baru kita ambil figure 5%. Daripada rakyat Malaysia. Yang bagi sumbangan RM100 ke atas NGO tu. Bersamaan dengan 165 juta. 165 juta satu figure yang besar. Kalau kita ambil 165 juta ni, kita bagi kepada orang yang miskin di Malaysia. Sepatutnya kita kumpul duit untuk apa? Human right untuk orang-orang yang miskin di Malaysia. Macam yang Abid Lee ubat tu. Kita himpun dalam 165 juta ni. Berapa keluarga kita dapat bagi? Berapa keluarga kita dapat bagi? Okey, 165 juta ni cuba pergi bahagi dengan 1,000. Cuba pergi bahagi dengan 1,000 dapat berapa? Siapa ni? Parlimen masa ni. Kan? 1.65 bilion. 165 juta kan? 165 juta. Okey, 165 juta ni kan, tuan-tuan pergi bahagi dengan 1,000. Kita nak tengok berapa ramai keluarga miskin yang kita dapat tolong dengan duit ni. Ini kita ambil 5%. 165 juta. Tolong siapa-siapa. Pergi bahagi. Bahagi dengan 1,000. Berapa banyak keluarga miskin yang kita dapat tolong? Kalau saya lain kali nak buat live kena ada kalkulator. Mana kalkulator Selalu duk pegang buku perlembagaan. Selalu duk pegang buku perlembagaan. Hari ni kena main matematik pula kan. Okey, 165 juta bahagi dengan RM1,000. Dapat berapa? Tolong siapa-siapa tolong, minta tolong. Kita nak tunjuk figure supaya orang kita faham. Berapa? Hak ni kita ambil 5% ni. Kita tak tahu berapa persen hak dah bagi kat mereka. Kita ambil figure 5% ni.
Kan? Tolong Ustaz, siapa-siapa 165 juta bahagi dengan 1,000. Kita nak tengok berapa keluarga kita dapat bagi RM1,000 rakyat Malaysia. Tolong Ustaz, siapa-siapa minta tolong. Minta tolong kira Ustaz. 165 juta bahagi dengan 1,000. Kita ambil senang, peruntukan 1,000 satu keluarga. Kan, berapa kita dapat? 1,000 ni kira kos untuk satu bulan lah. Kan, sebab apa? Satu keluarga susah ni. Sebab saya biasa hidup susah. Satu minggu ni akan belanja 150. Kan, 150 ni darab dengan 4 darab dengan 4 minggu. Kan, bersamaan dengan RM600. RM600 ni, 400 ni kira dia punya kos kesihatan, pakaian pun semua tu lah. Kita ambil 1,000 satu keluarga. Mudah 1,000. Jadi 1,000 ni dapat bantu berapa keluarga? Bahagi 1,000 dapat RM160,000, bukan RM160. Bahagi 1,000 kita akan dapat bantu RM160,000 keluarga miskin di Malaysia. Jadi dah selesai tak? Kes 10% tu tuan-tuan. RM165,000 ni adalah bersamaan dengan 10% daripada miskin tegar. Sebab kita punya miskin tegar ada berapa? Miskin tegar kita ada 656,000. Lebih kurang 10%. Lebih kurang 10% kita dah dapat settle lah. Untuk bantu keluarga miskin di dalam Malaysia. Nampak tak? Di situ yang kita nampak. Itu daripada sudut suntikan dana yang mereka dapat. Yang sepatutnya kita dapat bantu rakyat Malaysia. Tuan-tuan nampak di situ? Tuan-tuan nampak itu kesannya? Itu yang saya nak sebut tu. Tuan-tuan nampak kesan-kesannya? Sepatutnya pergi kepada rakyat Malaysia. Tetapi tak pergi kepada rakyat Malaysia, pergi kepada mereka. Sepatutnya dalam kos tu kita bantu rakyat Malaysia 10% dah selesai. Terdapat bantu dah kerajaan. Sepatutnya NGO fokus pada benda tu. 165,000 orang rakyat boleh dibantu. Kita kena fokus benda tu. Itu yang saya sebut tuan-tuan. Dulu mungkin tuan-tuan tak nampak daripada segi angka. Apabila saya sebut kemiskinan luar bandar ni, saya bagi tahu daripada segi angka. Tuan-tuan nampak tak? Inilah kesan dan impak yang kita terpaksa tanggung oleh disebabkan oleh mereka ni. Sedangkan kita bertanggungjawab tak ke atas mereka ni. Kita tidak bertanggungjawab ke atas mereka tuan-tuan. Kita tidak rectify apa-apa. Tu yang kita kena tahu satu benda tu. Kita tak rectify apa-apa. Tetapi kita menerima mereka atas dasar insan. Tetapi mereka bukan datang lagi atas dasar insan lah. Mereka datang nak menjarah. Terus nak duduk di Malaysia. Dan mereka menggugat. Dengan jumlah 250,000 ni tuan-tuan. Mereka dah gugat berapa banyak lah. Kalau kita kira tadi, yang mula-mula sekali adalah dengan kos zakat tu, dengan kos duit immigration tu, peruntukan kerajaan kepada immigration tu, kita dapat bantu 42,000 orang keluarga susah. Dengan duit NGO tu kalau kita ambil 5% yang bagi kat mereka 100 tu 5%, kita dapat bantu 165,000 orang keluarga. Dekat situ kita dah dapat solve dah 10% daripada masalah yang berlaku kat dalam negara kita ini. Nampak di situ? Itu belum kita sebut daripada sektor ekonomi lagi tuan-tuan. Mereka datang sepatutnya bila mereka melindung, mereka dapat allowance. Mereka dapat allowance daripada UNCHR. Mereka tidak boleh bekerja. Mereka dah dapat allowance, mereka dapat zakat, mereka dapat peruntukan NGO. Mereka ganggu sektor ekonomi orang Melayu. Mereka sepatutnya tak boleh bekerja. Mereka dapat semua. Mereka zakat mereka dapat, UNCR mereka dapat, bantuan NGO mereka dapat. Mereka tak boleh bekerja kan. Tapi mereka bekerja, mereka ganggu sektor ekonomi orang Melayu. Kalau mereka menjadi pembantu tak ada masalah. Mereka nak jadi tokek. Mereka buka kedai makan, mereka buka car wash, mereka monopoli sektor peladangan, mereka pergi kacau daripada sektor pemborong kan. Orang Melayu terpaksa sewa tapak, bayar cukai, meniaga ikan, mereka pergi duduk di keliling kan. Mereka pergi duduk di keliling, mereka ganggu daripada sektor peruncitan, mereka ganggu segala-galanya. Figure statistik pengangguran dalam negara kita banyak mana? Jadi macam mana gangguan yang mereka buat ni? Antaranya saya interview pemborong. Saya tanya macam mananya Rohingya ni boleh kacau sangat perniagaan orang Melayu. Yang pertamanya mereka buat macam mana? Mereka masuk dalam kawasan tu, mereka ambil ikan, mereka tipu timbangan. Lepas itu mereka jual dengan harga yang tak masuk akal.
Benda ni berlaku bukan dekat market orang Melayu je tuan-tuan. Dekat market Cina pun mereka masuk. Dekat market orang India pun mereka masuk. Dekat market Melayu pun mereka masuk. Mereka buat teknik yang sama. Mereka tipu timbangan, mereka jual dengan harga yang tak masuk akal sehingga orang Melayu sendiri tak boleh nak survive. Ataupun orang Malaysia sendiri tak boleh nak survive dengan harga yang mereka bagi. Akhirnya kita terpaksa jual ikan pada mereka. Itu cara mereka main. Kita terpaksa jual ikan kepada mereka sebab ikan kita tak laku. Sayur kita tak laku, kita jual kepada mereka. Jadi mereka pula monopoli tempat tu. Itu cara mereka monopoli tempat. Itu daripada sektor pemborong. Mereka mula-mula duduk tepi, lahir kali mereka jadi ditokir dengan kaedah macam tu. Tu nampak dah, itu adalah teknik menjajah. Orang panggil. Itu teknik menjajah dan menjarah. Itu cara dia yang mereka buat. Sama juga dalam sektor peruncitan dan sebagainya. Peladangan, mereka monopoli. Dalam construction, mereka merosakkan. Kita ada standard tuan-tuan yang dikeluarkan oleh CIDB. Macam mana saya tahu? Saya sebelum masuk polis, saya kerja dengan seorang datuk yang buat developer. Saya tahu kita ada harga kita, harga untuk pertukangan. Tapi depa masuk tuan-tuan, depa masuk harga yang tak masuk akal. Harga yang tak ikut jadual. Jadi macam mana orang Melayu nak bersaing? Depa bubuh harga yang gila-gila. Sebab apa? Dengan tujuan apa? Depa bukan tujuan nak bersaing. Tujuan mereka adalah untuk menumpaskan semua kontraktor yang ada sehingga pada sekian, bila dah sampai satu tahap, bila mereka dah tiada pesaing, baru mereka akan buat naik harga standard. Nampak perangai depa? Perangai depa yang tu. Depa akan hancurkan dulu, depa buat masuk harga, contoh kata ikat bata. Ni buat rumah lah, contoh kita ambil sekaki contoh lah lebih kurang RM70. Depa akan bagi sekaki RM20. Supaya tak boleh tak boleh orang lain nak bersaing, nak bunuh habis semua orang. Depa bagi sekaki RM20 tapi depa tipulah, depa letak pasiak lebih dan sebagainya. Bila dah mampu dah orang Melayu ataupun orang Malaysia, depa akan buat naik harga yang standard, sekaki RM70. Itu teknik yang depa main. Saya duk tanya banyak lah. Saya duk tanya banyak orang. Depa tutup semua. Depa main ni, depa tutup habis sektor ekonomi orang Melayu. Itulah sebabnya kita tak boleh nak simpan bangsa ni. Peruntukan depa sebat, zakat depa sebat, bantuan depa sebat, ekonomi pun depa sebat. Last kali jadi apa kat Malaysia? Ibarat dijajah oleh warga asing. Itu yang kita kena tahu.